Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 27 Rajab 45 bersama dengan 8 hari bulan 2 24, kita teruskan pengajian kita surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 45 hingga 51, sebab cerita tentang Nabi Isa AS, bagaimana kelahirannya. Terkejut ibu dia Maryam nak boleh anak tanpa bapa. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan beberapa sifat Nabi Isa AS yang akan kita baca ini insya-Allah. Jadi oleh kerana ayat ini panjang, kita baca ayat-ayat je lah, tak baca semua. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين. Balik pada ayat kita. إذ قالت الملائكة يا مريم. Tengok terjemahan dia. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu dengan mengurniakan kepadamu seorang anak yang engkau akan seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada Maryam, boleh anak mengandung tanpa bapa, tidak disentuh oleh laki-laki, tapi dengan kalimah daripada Allah, mana perintah Allah Azza wa Jalla. Nama anak itu Al-Masih Isa bin Maryam. Sebab dia tak ada ayah, dia kena bin pada ibu. Seorang yang wajihan fid dunya wal akhirah, seorang yang terkemuka dalam dunia dan di akhirat. Dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan, yakni diberi kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa kita sekarang. Tengok munasabatul ayah. Apa dia munasabah ayat ini? Dalam ayat-ayat yang lepas, Allah Ta'ala telah menceritakan kisah Zakaria dan Yahya, anak-anak Nabi Isa juga. Yahya itu sepupu dia, isteri Zakaria, mak saudara kepada Maryam.
Wa zakara, dan Allah Ta'ala sebut cerita Maryam pula. Maka oleh kerana Zakaria sudah ada, Yahya sudah ada, mak dia Maryam sudah ada, nasaba, maka sesuailah ayat-ayat yang kita baca ini kisah Nabi Isa alaihissalam, bagaimana ia dilahirkan dengan penuh keajaiban dan mukjizat yang sangat nyata. Itu munasabah. Mari kita pergi tafsir ayat. Iz qalatil malaikatu ay wazkur, ingatlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kata apa ni? Ketika malaikat kata kepada Maryam, ya Maryam, Maryam, Allah Ta'ala beri kepada kamu khabar gembira dengan kedatangan ayat, kedatangan anak. Anak ni mari dengan pelik, mari dengan apa? Bi kalimatin min, dengan kalimah daripada Allah Azza wa Jalla. Apa dia kalimah? Kun. Jadi bisa, mudah ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, mana perintah Allah Ta'ala kepada Maryam suruh mengandung terus. Itu dia panggil kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak usah duk pelik lah, kita dengan Allah Ta'ala jangan pelik. Peliknya kita, kalau kita sendiri nak buat pelik. Ayat ini telah ditafsirkan juga dengan ayat 59 surah Ali Imran. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Allah kata kejadian Isa ni macam tu Adam. Khalaqahu min turab, Allah Ta'ala ciptakan dia dari tanah, summa qala lahu kun. Allah kata mu jadi orang, tanah, jadilah tu Adam. Allah Ta'ala perintah kepada Sayyidah Maryam, Maryam mengandung selalu. Boleh apa? Kemudian Allah bagi nama terus pada Maryam. Maryam tak payah mikir apa-apa. Nak mikir nak anak, boleh anak. Boleh anak, tak payah tak fikir tentang nak buat nama apa. Aku beri nama. Maka Allah Ta'ala akan sebut Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Nama dia Al-Masih. Sebab apa itu Nabi Isa dikenal dengan Al-Masih? Tanda ni pelajar. Al-Masih dengan makna masaha, sapu, penyapu, penggosok. Apa sebab? Tulis. Nombor 1, likasrati siyahatihi masaha al-arda. Maknanya kita melangkah atas bumi ni kuat sebab dia berjalan kuat. Dia pergi sana pergi sini. Satu. Yang kedua, sebab tangan dia tu mukjizat. Tangan dia mukjizat. Kalau orang buta, Isa pergi sapu, srek, celek lalu. Ada orang sopok ni kulit dia bala. Tahu kulit bala? Penyakit kulit dia jadi putih sini jadi itu. Nabi Isa pergi gosok srek, comel semula. Tak ada sebarang kecacatan. Peliklah tangan dia tu. Jadi ada ulama kata tafsir Al-Masih saja ni sampai 50 pendapat. Masahal ardo, sapu orang mati pun dia pergi gosok dengan tangan dia hidup klik. Banyaklah apa ni mukjizat Nabi Isa AS. Terkenal dengan nama Al-Masih. Lawan Nabi Isa siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Pasal apa Dajjal nama Masih juga? Tulis. Sebab Dajjal ni dia boleh berjalan timur pagi, barat petang. Mashal arda, mana dia boleh potong bumi ni cepat. Jadi namalah dia tu Al-Masih Ad-Dajjal. Satu lagi, mata dia sebelahnya tak ada, terpadam sebelah. Jadi ada sebelah mata dia, sebelah lagi tak ada.
Ni ada orang buat kata Dajjal mata sebutir. Bukan mata sebutir. Mata dua tapi sebelah tak ada. Dia tak mata Dajjal atas dahi orang lah. Macam-macam lah. Baru ni ada budak dilahirkan cacat. Dan negara mana tahu? Mata dia sebiji ya. Habis pakai kata Dajjal tu bit dah. Nanya ke kawan tu. Mak dia pun terkejut. Anak aku Dajjal. Dajjal ni pelik dia. Jadi Dajjal, Masih Dajjal. Lepas tu kita kata Al-Masih Isa. Al-Masih Dajjal, kena sebut nama dia. Baiklah. Ibnu Maryam nasak kepada mak dia kan dia tidak ada anak, tidak ada ayah. Orang tak ada bapa. Macam lo ni kalau ada orang pergi buat anak tanpa ayah, tanpa bapa syar'i, ayahnya ada ke tidak tak akan jadi anak. Maka dia kena bin kepada mak dia. Dogol bin mak dia timun. Ayah dia tak tahu siapa dia. Dia digib zina sana sini, nak tahu apa? Baik. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan, mengatakan bahawa Isa anak Tuhan. Tak, Tuhan kata Isa anak Maryam, bukan anak Tuhan. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dan Isa juga mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Tulis, di dunia ni tinggi kedudukan Nabi Isa sebab dia ni salah seorang daripada Rasul dan termasuk dalam 5 top 5. Dia panggil ulul azmi minar rusul, 5 Rasul yang kanan, yang hebat. Itu dia panggil wajihan, mempunyai kedudukan. Wa fil akhirati, di akhirat, lima lahu minas syafa'ati indallah. Di akhirat esok besar kedudukannya sebab dia ada kuasa untuk memberi syafaat kepada pengikut dia yang benar, yang beriman kepada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan mendapat darjat yang tinggi dalam syurga. Allahu Akbar. Apa lagi? Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk dalam orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Ini kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Berapa kelebihan Tuhan bagi pada dia? Allah ciptakan dia dengan kun, bukan dengan air mani. Tak ada. Lagi mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Dan dia salah seorang orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Apa lagi sifat Nabi Isa alaihissalam? Di antara benda ajaib Nabi Isa, tulis keistimewaan Nabi Isa, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan ia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buaian. Waktu mak dia bawa balik ke kampung, lepas dia bersalin, bawa balik. Orang terkejut belakang, Maryam, mau ambil mana budak ni? Nikah dak tu bi anak mak iya. Gagas kampung. Maryam tak nak jawab. Maryam tanya, Maryam diam. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku tak bercakap hari ni. Aku dah berjanji dengan Allah tak mau bercakap. Dia bertunjuk ke baby dia. Orang apa tengok? Tengok Nabi Isa nak marah. Isa pai tengok, inni abdullah. Aku ni hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Terkejut pula budak kecek. Sudah. Tadi kata anak zina, ni kata anak Tuhan pula. Melampau. Jadi dia boleh bercakap. Waktu dia kanak-kanak, waktu dia baby, dia bercakap sebagai tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan nak membebaskan mak dia daripada tuduhan jahat tadi. Tak, aku ni hamba Allah Ta'ala. Mak dia Allah Ta'ala yang ciptakan.
Dan dia akan bercakap juga, wakahla, dia akan bercakap juga ketika dia tua nanti. Bila ujung dunia ni bercakap balik. Sebab apa? Nabi Isa ni, pelajar-pelajar, Nabi Isa alaihissalam, dia tak mati lagi. Dia berada di mana sekarang? Berada di langit. Bila Nabi Isa akan turun? Di akhir dunia nak kiamat esok. Ketika munculnya Dajjal, Nabi Isa turun. Ketika itu dia, umur dia berapa masa tu? Berapa umur dia? Lah ni umur dia 2024 tahun. Tulis apa? Umur Nabi Isa ni berapa tahun? 2024. Tahun 2024 ni tarikh tahun kelahiran Nabi Isa. Maknanya kalau dia turun nanti di akhirat, di akhir zaman esok, umur dia berapa? Wallahu alam, sebab kita tahu tarikh kiamat. Maknanya sekarang ni pun Nabi Isa sudah umur 2000 tahun lebih. Sebab itulah Tuhan kata dia bercakap waktu dia baby, dia bercakap waktu dia tua esok. Dia bercakap pula umur dia 1000 tahun dah. Dan dia bercakap waktu diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia sudah besar. Baiklah. Untuk detailkan cerita Nabi Isa ini, Allah Ta'ala telah sebut dalam surah Maryam, tanda surah Maryam ayat 29 sehingga ayat 33. 29 hingga 33 ini cerita Nabi Isa alaihissalam. Tengok, bila orang marah dia, mak dia kata fa asyarat ilaih. Nah, cakap dia, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maryam, macam mana nak cakap dengan budak tengah duduk balah gitu? Qala inni abdullah. Dia sendiri celak mata, dia bercakap. Terkejut Tadi kata anak zina sudah tukar kepada anak Tuhan. Wa minas salihin, dan ia termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Dia termasuk dalam kumpulan apa? Kumpulan orang yang soleh. Pelajar-pelajar boleh tanda berapa kelebihan Nabi Isa AS dalam ayat ini. Allah Ta'ala beri pada dia beberapa mukjizat. Mukjizat yang kita akan sebut nanti insya-Allah. Tadi kedudukan, kita kena tanda kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala banyak dah. Bermula daripada mana? Bermula daripada kejadian dia kun fayakun. Yang kedua, Allah Ta'ala namakan dia dengan Isa. Tuhan yang bagi nama, bukan mak dia. Yang ketiga, wajihan, mempunyai kedudukan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, dia termasuk dalam kalangan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dia boleh bercakap ketika dia budak, baby, dan waktu dia tua esok. Ini ada 5 kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Tulis itu. Berapa kelebihan Nabi Isa? 5 kelebihan Fadail Isa. Baiklah. Hai Maria, terkejutlah dia nak boleh anak. Terus dia bagi respon. Tengok ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allahu Akbar. Bila malaikat bagi tahu memboleh anak dengan sifat anak 5 sifat kedudukan ini, Maryam bagi respon, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana laki-laki pun, mana tak pernah kahwin, tak pernah sentuh laki-laki. Allah berfirman,
Demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak meluluskan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman padanya, kun, jadilah engkau, lalu menjadilah dia. Mutasaduk peliklah Maryam. Ini semua ni kuasa Allah Azza wa Jalla. Kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Tak usah duk cakap banyak, tak usah duk kecek banyak, mu terima jelah anak yang mulia ini. Allahu Akbar. Maria kata, aku tak ada sentuh laki-laki, kahwin pun tidak, buat benda sumbang pun tidak. Macam mana? Jadi Allah Ta'ala kata, kembalikan itu ni cerita kejadian Isa ni kepada ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam tulis. Yang keenam, Allah Ta'ala bagi lagi kelebihan Nabi Isa. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis. Nabi Isa ni di antara Nabi yang menulis. Dia boleh menulis. Nabi kita ummi, tak menulis, tak membaca. Isa boleh menulis. Isa boleh baca. Sebab apa dia kena baca? Dia kena baca Taurat. Taurat dulu daripada dia lagi kan. Injil itu pelengkap. Wal hikmata wa yu'allimuhu sunnah. Allah Ta'ala ajar kepada dia sunnah Nabi Isa untuk diajarkan kepada Nasara, kepada pengikut-pengikut dia. Yang Allah Ta'ala wahyi kepada dia fi ghairi kitabim minas syara'i wa nahwiha. Al-hikmah, hukum-hukum dan aturan agama. Dan Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu kandungan Taurat. Dan Allah Ta'ala berikan kepada dia kitab Injil. Ingat ni pelajar, kitab yang bernama yang ada nama yang dikenali. Taurat apa? Taurat siapa punya? Nabi Musa. Zabur Daud. Injil kena ingat nama-nama tu. Baik, berapa dah ni? 6 kan? 6 Allah Ta'ala ajar kepada dia kitab, hikmah, Taurat, Injil. Yang ketujuh, kelebihan Nabi Isa yang ketujuh. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Berapa dah tadi kelebihan Nabi Isa? 6. Yang ketujuh ni tulis. Budak-budak ni orang yang tulis dia tak ada pen pun. Pada Oktob kelebihan Nabi Isa, Tuhan suruh dia menulis. Kita kena tulis. Yang ketujuh, wa rasulan ila bani Israel, dan akan melantiknya menjadi rasul kepada Bani Israel. Baiklah, Bani Israel ini kita dah bincang panjang dalam siri-siri yang lepas. Mari daripada mana Bani Israel? Mari daripada cucu cici Nabi Ibrahim AS. Ibrahim, Ishak, Yaqub. Yaqub tu nama dia Israel. Jadi Bani Israel itu anak cucu Nabi Ibrahim melalui Nabi Yaqub. Yaqub, Ishak, Yaqub. Kalau Arab, mari daripada anak cucu Nabi Ibrahim melalui Ismail. Kena ingatlah pelajar, kita ni selalu dengar, kita fahamlah. Baiklah.
qal anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Nabi Isa kata apa? Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhan kamu. Nah, tulis. Yang tadi kelebihan 6 7 tadi kelebihan Nabi Isa. Sekarang kita berpindah nombor baru. Nombor baru nama dia mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa. Tulis. Mukjizat yang pertama, anni akhluqu lakum minat tini kahayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Iaitu, tulis nombor 1, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung. Dia ambil tanah, dia buat burung dengan munculnya, dengan kakinya. Kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Ini mukjizat. Dia buat burung, lepas tu dia tiup. Burung pucik hidup lalu. Mukjizat Nabi Isa itu yang pertama. Yang kedua, dia ada 6 mukjizat pula. Yang kedua, wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Tulis yang nombor 2, ubri'ul akmaha wal abras. Dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak. Pelajar tulis. Sopak tu orang penyakit kulit. Orang Kelantan kata penyakit bala. Tahu bala? Bala ni warna kita hitam sini, putih sini, itu dia panggil bala. Warna-warni bertampal, tampul. Nabi Isa mari gosok, comel semula. Macam orang naik kurak. Kurak mu tahu? Gatal tu kan? Kutu kulit, Isa pergi jomo. Oh, kalau budak-budak hak jerawat ni, zaman Isa, Nabi Isa comel semula, tak ada dia jerawat. Nak pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa jerawat batu banyak. Mana budak-budak jerawat ni? Isa siapa ya? Comel. Lagi. Wa asfa man yuladu ama. Orang hak buta asli ke, baru buta ke, semua boleh berlaku. Yang keempat, berapa dah kita ni? 2 ke 3? 2 dah. Yang pertama, dia ciptakan burung dari tanah. Yang kedua, dia boleh sembuhkan penyakit buta dengan penyakit kulit. Sopak, dia panggil sopak ni. Albino ni boleh jadi. Albino dia semua sekali kan. Putih sepatu tapu. Ya. Yang ketiga, tulis. Yang ketiga, wa uhil mauta biiznillah. Dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Bukan semua orang mati dia pun hidup. Kalau tidak, tak ada lah orang matinya. Contohnya pak cik ni mati, tapi dia tak bagi tahu pada anak dia kat mana dia simpan duit. Orang zaman dulu bank dia kat mana? Dia gali tanah, dia tak dalam tu. Dia tebuk dinding rumah dia simpan kat situ. Yang betulnya dia sembunyikan harta dia tu. Jadi tiba-tiba dia mati, tak tahu nak pergi mana. Anak dia kata, duk mana harta pak ni, tak ada nak bagi tahu. Jadi dia pun bagi tahu Nabi Isa pakai. Pak cik, celak mata. Kita kalau orang mati celak, lari ke duduk. Oh, atu. Nah. Boleh tanya lah, mu simpan mana? Dia mati balik lah. Tapi yang pentingnya boleh hidupkan. Yang keempat, boleh yang keempat. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Allahu Akbar. Dan juga aku dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah. Ini dipanggil mukjizat. Mukjizat ni Allah, sebabnya dia pelik lah, benda pelik. Sebab apa Tuhan bagi dia mukjizat macam ni? Sebab apa? Sebab apa? Sebab orang kata dia anak Tuhan.
yang boleh menghidupkan orang mati ni Tuhan. Pasal tu Dajjal mari esok, dia mengaku jadi Tuhan, dia pergi hidup orang mati. Jadi Allah Ta'ala beri mukjizat dia yang menyebabkan orang kafir bertambah kafir, percaya dia tu anak Tuhan, sebab dia ada magic yang pelik-pelik. Ini semua ni ujian. Bagi orang beriman tak pelik, dia kata ini kuasa Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa. Tapi bagi orang kafir dia kata bukan kuasa Allah, Isa sendiri tu Tuhan. Apa kuasa-kuasa? Dia sendiri tu Tuhan dah. Dia tahu apa? Dia tahu ada makan dari rumah. Mu makan tadi, mu nak mari ke masjid ni, engkau dah makan burger 2 biji. Nah, dalam peti rumahmu ada lagi 5 biji. Pening. Bila Nabi Isa mari cek dapur aku. Itu dia panggil mukjizat Allah Taala beri kepada dia. Nak uji orang pada masa tu. Apa lagi? Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Allah kata apa? Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda mukjizat bagi kamu yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang rasul yang diutuskan oleh Allah kepadamu, jika kamu orang yang mahu beriman. Isa kata kalau mu nak beriman, inilah tanda-tanda akunya. Sebab pelajar-pelajar, semua nabi Allah beri pada dia mukjizat mengikut keadaan kaum dia. Zaman Nabi Musa AS, kaum Fir'aun suka main apa? Main apa? Sihir. Dia bagi magic Nabi Musa macam sihir. Tangan dia keluar, dia campak tongkat jadi ular. Mari Nabi Isa, orang kata dia anak Tuhan, Tuhan bagi kepada dia beberapa mukjizat yang nampak macam ada power macam Tuhan sungguh. Lagi gila dia punya pengikut yang kata dia anak Tuhan. Tuhan sungguh dah. Itu ujian. Baiklah. Berapa tadi kelebihan Nabi Isa? Mukjizat berapa tadi? 4. Ni ada lagi ni. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Yang kelima, dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang ada di hadapanku, yang diturunkan dahulu daripada Injil. Yang keenam dah. Dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu oleh Bani Israel. Yang ketujuh, dan juga aku datang kepada kamu dengan bawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Jadi Nabi Isa telah menyatakan beberapa mukjizat dia, mukjizat dia yang Allah Ta'ala beri kepada dia, ilmu-ilmu yang jelas hebat. Tapi kalau orang pening dia kata bukan itu tu dia anak Tuhan, dia tahu. Akhirnya Nabi Isa AS berdakwah, fattaqullah wa ati'un, ay fattaqullaha bi fi'li ma amar bihi, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, wajtina bima naha anhu, dan jauhkan diri kamu daripada apa yang Allah larang daripadanya, wa ati'uni fima da'autukum ilaih, dan ta'alah kepadaku dengan apa yang aku panggil, aku dakwah kamu. Baik, dakwah dia yang terakhir, tengok ayat 51. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, oleh itu beribadatlah kamu kepadanya,
inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Alhamdulillah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut bila Nabi Isa sebut supaya bertakwa, maka dia bawa jalan takwa itu apa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Adalah kamu sembah Allah yang menciptakan kita, yang beri rezeki pada kita, dan dialah yang berhak disembah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus yang boleh sampai kepada keredaan Allah, yang boleh melayakkan kamu ke syurga Allah. Jadi kalau mau ikut jalan lain, jalan Nasara kata Isa anak Tuhan, kamulah manusia yang berbahaya, kamulah manusia yang celaka, kamulah manusia yang rugi segala-galanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tamatlah cerita Nabi Isa dan mukjizat yang akan datang. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, keadaan Nabi Isa dengan pengikut-pengikut dia yang mula pening, mula nak lawan Nabi Isa AS. Baik para pelajar, sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Al-fa'idatul ula, idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Baik, kata di ulama tadabbur, di antara hikmah, dengar ni, hikmah Allah Ta'ala beri benda pelik ni berperingkat-peringkat. Allah Ta'ala beri benda pelik berperingkat-peringkat. Apa dia peringkat? Mula-mula pelik dah. Bila mari Sayyidah Maryam, makanan dia tak ada orang bawa mari, tiba-tiba ada makanan tempat dia mihrab, dalam mihrab dia. Kemudian lahirnya Nabi Yahya daripada 2 orang bapa yang sudah tua, ibu yang mandul. Summa zakara aghraba min zalika wa a'jab. Kemudian Allah Ta'ala bawa cerita yang lebih pelik, lebih menakjubkan, iaitulah wujudnya Nabi Isa AS daripada seorang ibu tanpa bapa. Ini sebab itulah bila Allah Ta'ala kata bi kalimatim minhu, Allah Ta'ala bagi tahu dengan kalimah daripada Allah. Kalimah daripada Allah maknanya kun, akan jadi lalu, tak payah cakap banyak. Berapa lama dia mengandung, berapa tempoh yang dia mengandung, tidak disebut oleh Allah Ta'ala. Dia sebut, dia bagi tahu, lepas tu Maryam pun mengandung. Kemudian Maryam pergi cari tempat nak bersalin, pergi dekat pokok tamar, salin situ. Jadi kita tak usah cakap banyak lah kan? Jadi kita ni ikut apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah Ta'ala anugerahkan kepada Maryam seorang baby, seorang anak, melalui cara yang cukup menakjubkan, sebab itu menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa manusia. Baik, yang kedua, tulis nombor 2, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Sekali lagi kita ulang kepada kalimah bi kalimatin. Ni pelajar-pelajar yang ngaji bahasa Arab, kalimah nakirah sebab dia tak ada alif lam. Fi siyaqil isbat, kalimah nakirah yang menetapkan satu perkara, bukan kata nafi. Wahya mutlaqatun laisa fiha umum ala sabil jam'i. Bukan semua kalimah dia tak jadi umum. Biasanya kalau nakirah di fi siyaqin nafi umum, kalau nakirah dalam siyaqil isbat dia tak umum. Maka dia hanyalah kalimah khas daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi maka Allah kata kun, jadi kun. Pelajar tulis, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 3 kali kalimah kun dalam isu ni. Tulis ayat yang pertama, ayat yang kita akan baca ni 47. Tulis ayat 47,
kadzalika yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ayat 7. Ayat 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Satu lagi ayat dalam surah Maryam, dalam surah Maryam ayat 34 35, Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Jadi 3 kali Allah Taala ulang kun fayakun dalam ayat yang berkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Betullah kalau kata kalimah iaitulah kun fayakun. Ana dengar doa-doa yang dibaca oleh sebahagian orang tua-tua, dia kata Nabi Isa jadi di antara kah dengan nun, antara kah dengan nun, dah kun baru jadi. Jadi bercanggah doa orang tua tu, bercanggah dengan ayat Quran. Allah kata kun fayakun. Kita pergi modify di antara kah dengan nun. Ya Allah yang Tuhan yang telah menciptakan makhluk ini dengan antara kah dengan nun. Kita kata pelik, bercanggah kontra dengan Quran. Pasal itulah ustaz-ustaz kita, kalau kita nak baca doa-doa yang pelik-pelik, kita semak balik. Kita bukanlah mempertikaikan ulama-ulama kita, tidak. Tetapi fakta yang digunakan, fakta yang digunakan itu perlu pada analisis dia panggil. Kalau kata di antara kah dengan nun, kenapa Tuhan sebut di sini kun? Itu bercanggah. Banyak benda-benda yang kadang-kadang bercanggah. Baiklah. Ada lagi benda yang pelik. Contohnya malam nisfu Syaban. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya Engkau dah tulis dalam Lauhil Mahfuz tentang benda tak baik pada aku, hapuskanlah. Benda dalam Lauhil Mahfuz dia tak akan hapus. Sebab benda tu rekod sebelum Allah Ta'ala cipta dunia sudah ditulis. Macam mana kita nak hapuskan? Jadi kita kata kalaulah engkau tulis yang tak baik, tukarkanlah pada yang baik, sebab akan datang lagi ayat lain yang baik. Adalah benda-benda yang perlu kita semak. Tuan-tuan, puan-puan, bila kita sebut benda-benda macam ni, berlapang dada, cerahkan hati, buka mata, kita fikir. Jangan kata ustaz ni hina ulama ni. Tak ada orang niat hina ulama. Kita bagi tahu benda yang patut difikir dan dikaji, selidik. Itu betul. Baik. Yang ketiga, Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Nama dia Al-Masih. Al-Masih bukan nama, gelaran. Gelaran dia. Nama dia Isa. Isa tu anak kepada Maryam. Kalau tak sebut Maryam pun tak apa, sebab itu mak dia. Nama dia Isa. Kenapa Allah Ta'ala sebut 3 perkara dalam bila nak memperkenalkan Isa, dia sebut 3 perkara. Abbara 'anil 'alami wal laqabi wal ismi bil ismi wal wasfi bil ismi. Allah kata nama dia Masih, Isa, anak Maryam. Nama dia Isa je, tapi kenapa dia jawab dia bila sebut sulasi ni biasanya 3 nama. 3 nama ni nak membezakan dengan orang lain. 3 nama nak membezakan dengan orang lain. Maka Allah Ta'ala sebut nama dia Al-Masih. Masih tu sifat dia. Sifat Nabi Isa ni Masih, dia boleh berjalan atas bumi, dia boleh sapu dengan tangan dia. Ada lagi Masih lain, nama dia Masih Dajjal. Isa nama dia anak kepada Maryam. Jadi kita ni para pelajar, bila kita nak tulis nama, kalau dalam ramai-ramai ni, pasal itulah orang Arab dia akan guna 3 nama. 3 nama. Macam ana Abdul Basit bin Abdul Rahman bin Sulaiman. Sebab mungkin ada orang nama bin sama, tapi biasanya tu mungkin tak sama.
Ini apa ni? Quddimal laqab. Kenapa dia guna laqab? Gelaran dulu sebelum nama. Al-Masih. Patut tak? Ismuhu Isa bin Maryam Al-Masih. Lah, dia guna Al-Masih, baru nak bagi nama, baru bagi ibu. Kenapa? Li'anna al-Masih laqabun. Karena gelaran Masih itu satu laqab yang memberi kebaikan, darjat. Seperti As-Siddiq, gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar. Al-Faruq, gelaran kepada Sayyidina Umar. Maka Allah Ta'ala sebut gelaran dulu nak menunjukkan kepada kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Isa ni seorang yang boleh berjalan banyak, seorang yang tangan dia boleh hidup kau orang mati, mana ada kelebihan. Itu dia panggil, kenapa bagi gelaran dulu. Macam kita ni lah, gelaran apa budak-budak ni hok jadi bisa. Gelaran apa? Kita kata orang ni ada gelaran tuk ni tak? Kita kata Tuk Imam Ahmad bin Amrullah. Jadi Tuk Imam, gelaran dia tu, jawatan dia. Sebab imam tu baik. Ustaz, doktor, sebut doktor sensitif hari dua ni tak boleh. Orang tak ada doktor dia perli. Alah. Biasa. Doktor beli je tu, agi belilah kalau ada orang jual. Kita sebut apa? Sebut apalah. Jadi yang pentingnya itu susunan. Ana ini sejarah ni ke masa habis dah. Waktu zaman ana belajar di Madinah dulu, tahun tu ada 3 orang Zulkifli bin Muhammad. 3 orang Zulkifli bin Muhammad. Ben sama. Jadi macam mana kita nak cam? Nak buat pengecaman tu macam mana? Zulkifli bin Muhammad mari negeri pantai timur belaka. Seorang Terengganu, 2 Terengganu, seorang Pahang. Semasa satu base mari Universiti Madinah. Jadi terpaksa kita kena guna lakab, gelaran. Seorang Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Paklon ni pun nama dia Al-Bakri, guna nama. Seorang lagi Zulkifli Muhammad Sungaula. Pak Ayuh panggil Sungaula, ada gelaran lain yang dia beri. Saya tak nak sebut sini lah. Seorang lagi Zulkifli Muhammad Pahang. Lo ni duduk di UKM, jadi profesor. Jadi kita kata 3 orang ni yang sama mesti ada gelaran, baru tak beza. Zul mana? Kalau sebut Zul, dia sebut Al-Bakri. Zul Muhammad. Zul, kalau sebut Zul Muhammad, semua tukar. Itu dia panggil, kadang-kadang lakab itu membezakan orang. Baiklah. Allahu Akbar. Yang keempat cerita banyak, masa tak ada. Allah Ta'ala sebut di sini, yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia boleh bercakap waktu dia baby, kanak-kanak, dan waktu dia tua. Mana nak bagi tahu kepada manusia, Nabi Isa AS ni dua versi dia. Waktu dia kanak-kanak, dia duduk di kampung dia boleh bercakap. Nanti dia tua, nanti semua orang kampung dia dah tak ada, mati belakang. Sebab dia akan turun di akhir zaman. Kita pun sempat tak sempat, wallahu alam. Agak-agak mudah kan dengan bisa. Tak tahu. Siapa dia tahu bijak? Mana boleh tahu tarikh kiamat. Jadi dia akan bercakap 2 kali, di tua esok dia bercakap juga. Ini dia panggil kelebihan Nabi Isa AS. Waktu dia turun di langit, dari langit esok, dia akan berdakwah, ajak manusia kepada Al-Quran. Dia tak ajak lagi kepada Injil, sebab Injil sudah tidak valid lagi. Injil sudah tidak valid. Allah Ta'ala kata kepada Isa, yakhluqu, dia tak kata yaf'alu. Sebab ijak dia, Allah Ta'ala ciptakan dia tanpa sebab. Kun, jadi. Kalau kata fa'ala, melakukan, ayah dia dengan mak dia lakukan proses, baru boleh baby. Tapi bila kata tidak lakukan, yakhluqu, Tuhan cipta tanpa contoh. Dia jadi dengan apa? Dengan kalimah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, yakhluqu, Tuhan yang jadikan. Mu jangan pokok Nasara, jangan penipala. Bila kata Tuhan yang jadi, apa pula mu duk kata dia anak Tuhan ya? Habis. Yang kelima, yang terakhir, tengok. Yang terakhir, Isa ulang balik ayat 50. Wajitukum bi ayatin mir rabbikum. Mu tengok aku hebat, mu tengok ada magic di tangan aku, mu tengok aku ni, semua tu bukan aku punya. Jitukum bi ayatin mir rabbikum. Aku hanya pelaksana tanda-tanda keagungan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Allah beri kepada aku. Bas. Di antaranya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta,
orang penyakit kulit, boleh cerita benda-benda yang pelik, boleh menghidupkan burung-burung yang dibuat daripada tanah, kan? Itu dari sudut benda fizikalnya. Dari sudut hukumnya, banyak benda-benda yang dilarang oleh Bani Israel dulu, Nabi Isa halalkan dengan perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang kita kata, para jemaah sekalian, setiap Nabi ada mukjizat, setiap orang ada karamat. Cuma kita tak nak beza di antara karamat dengan khuzak balad. Lo ni ada orang kata khuzak balad, macam-macam. Ni ada orang bomo di kawasan kita ni masyhur. Kalau orang pergi dia pegang, hilang sakit, magic. Tapi bila balik ke rumah sakit balik. Semalam ada orang maklum pada saya, dia kata, Ustaz, orang duk buat viral di kawasan ni ada bomo yang bijak. Orang mari tempat dia hilang sakit. Hilang sakit daripada dia ya. Balik sakit balik. Jadi kita kena tahu, ada bendanya karamat, ada benda khuzak balad. Mungkin dia main ilmu sihir, ilmu apa, wallahu alam. Hati-hati tuan-tuan dengan benda yang pelik-pelik yang berlaku atas dunia. Kadang-kadang benda tu menyentuh akidah, menyentuh benda-benda yang cukup memberi kesan kepada keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan tawakal kita kepada Allah. Baiklah, tamatlah ayat ini. InsyaAllah ayat 52 kita akan sambung balik pada pagi Sabtu nanti insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.